Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya nak terangkan kepada anda semua apakah itu tayamum. Okey, tayamum ni merupakan satu pengganti bagi wudu. Tayamum dari segi syarak adalah menggunakan tanah yang bersih dan suci seperti debu atau pasir bagi menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas dengan persyaratan syarak sebagai pengganti wudu atau mandi wajib. Tapi apakah syarat-syarat tayamum ni? Okey, syarat tayamum ialah solat telah sudah masuk waktu, dan kedua, tidak mendapat air setelah berusaha mencari. Tayamum hanya dibenarkan dengan menggunakan debu yang suci. Dan empat, berhalangan menggunakan air disebabkan sakit. Lima, suci dari najis. Okey, pertama sekali rukun tayamum dia ada empat. Okey, pertama sekali ialah niat. Niat ialah nawaitu tayamuman distibati solah fardu lillahi ta'ala. Sungguh sengaja aku bertayamum untuk membolehkan mengerjakan solat kerana Allah Ta'ala. Kedua ialah mengusap muka dan dua telapak tangan sampai ke siku, cukup sekali dengan debu yang suci. Yang ketiga, meratakan debu yang suci itu pada seluruh anggota tayamum, iaitu muka dan kedua-dua tangan. Yang keempat, tertib melakukannya. Okey, dan hari ini saya nak menunjukkan cara-cara untuk bertayamum. Okey, pertama sekali kita perlu mempunyai debu yang suci. Yang ini saya beli dengan harga RM12 saja. Okey, pertama sekali adalah pastikan tangan anda bersih daripada apa-apa kotoran dan meletakkan tangan anda kepada debu suci itu, menggosokkan dan kemudian meniupnya untuk memastikan debu suci adalah rata. Dan kemudian membaca niat. Dan menggosokkan daripada atas kepala hingga ke bawah menggunakan kedua-dua tapak tangan. Okay. Kedua, membuat lagi apa yang sepatutnya dibuatkan, meratakan debu suci. Kemudian daripada siku hingga ke pangkal lengan, kecuali tapak tangan saja, ya. Okay, kita ulang step yang sama kepada lengan yang kedua. Okey, seterusnya tazkirah kita pada hari ini adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya ingin memberikan sedikit tazkirah tentang kebaikan bersedekah. Bersedekah ni, sebagaimana yang anda tahu, sedekah ni adalah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan satu amalan yang sangat mulia di sisi Islam. Setiap sedekah yang kita dihulurkan, tak kisahlah, kadang 10 sen ke 20 sen ke, tetap kita akan diberikan ganjaran yang tidak terhingga. Malah kita punya dosa pun akan diampunkan disebabkan kita bersedekah. Nabi SAW bersabda bahawa sedekah ni dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan selain itu, sedekah juga akan memberikan keberkatan pada harta kita. Dengan adanya keberkatan, harta yang kita ada ni seolah-olah dirasakan banyak dan mencukupi, walaupun sedikit. Sebaliknya, kalau tanpa keberkatan, contohnya kita hidup sangat mewah. Kita nak apa saja semua kita ada, tapi kita merasakan seakan-akan hidup kita ni sempit. Walaupun kita dah ada harta yang terlampau banyak dan melimpah ruah. Dan kita perlulah hayati sabda Nabi SAW yang bermaksud harta tidak akan berkurang dengan sedekah walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang wuduk. Apa itu wuduk? Wuduk ialah salah satu cara untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Jika tiada atau tidak mencukupi, maka wuduk boleh digantikan dengan tayamum. Pengertian wuduk ialah membasuh atau menyapu anggota tertentu yang dimulakan dengan niat. Dalil Al-Quran tentang wuduk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Maidah ayat 6.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi kulali. Macam mana nak berwuduk? Apa niat wuduk? Dan perkara pertama sebelum kita mengambil wuduk ialah kita haruslah membasuh tangan. Itu membersihkan tangan kita dahulu. Semasa membasuh tangan itu, haruslah kita melafazkan niat wuduk. Apakah niat wuduk? Dalam bahasa Arab ialah nawaitu raf'al hadasi al-ghairi lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Lafaznya dalam bahasa Arab yang diucapkan secara lisan, hukumnya adalah sunat. Seterusnya, kita haruslah membasuh muka. Bahagian muka yang wajib dibasuh dengan mengalirkan air meliputi bahagian anak rambut jari sehingga ke bawah tulang dagu, dan melebar dari anak telinga kanan sehingga ke anak telinga kiri. Rukun wuduk ketiga ialah membasuh dua tangan hingga ke siku. Wajib meratakan air ke semua bahagian di antara hujung jari hingga ke siku. Sebaik-baiknya dimulakan basuhan dari hujung jari hingga melebihi siku dengan mendahulukan tangan kanan. Seterusnya, yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala. Memadai menyapu air pada ubun-ubun walaupun sekadar membasahkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut, asalkan rambut yang dibasahkan itu berada dalam had kepala. Rukun wuduk yang kelima ialah membasuh kaki hingga ke buku lali. Wajib membasuh kaki dari hujung jari hingga ke buku lali. Sekiranya sebahagian kaki yang wajib dibasuh kudung, maka wajib membasuh bahagian yang masih ada bahan. Apabila seseorang itu terlupa membasuh kaki selepas beredar dari tempat wuduk, dia hanya perlu membasuh kaki selagi basuhan wuduk pada kepalanya belum kering. Tidak perlu mengulang basuhan dari awal. Seterusnya, kita akan membincang tentang cara solat jenazah. Solat jenazah adalah solat yang dilakukan oleh orang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia agar diampunkan dosanya, mendapat rahmat dan keredaan Allah SWT. Imam-imam mazhab bersepakat tentang harus solat ke atas beberapa jenazah serentak, tetapi afdal kalau dilakukan secara bersingan dan dia didahulukan ke atas mayat yang paling dimuliakan sewaktu hidup. Kedudukan jenazah yang ramai bolehlah diletakkan sama ada secara berbaris atau solat jenazah berbaris. Mayat diletakkan di depan imam melintang ke kiblat. Kedua, mayat lelaki kepalanya sebelah kiri imam dan imam berdiri di sebelah kepada atau dada mayat. Ketiga, mayat perempuan kepalanya sebelah kanan imam dan imam berdiri di pinggangnya. Bagi solat gaib, imam dan makmum menghadap kiblat tanpa ada jenazah di hadapan. Tadi ialah bagaimana untuk meletakkan mayat di hadapan imam sebelum disolatkan. Terdapat 7 rukun solat jenazah, iaitu yang pertama, niat takbiratul ihram. Kedua, berdiri bagi yang berkuasa tanpa sebarang rukuk dan sujud. 3, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Kelima, salawat atas Nabi Muhammad SAW. Salawat Ibrahimiyah sesudah takbir kedua. Doa khas bagi jenazah sesudah takbir ketiga dan ketujuh, dan yang terakhir, memberi salam sesudah takbir keempat. Pertama, bagaimana untuk mengerjakan solat jenazah? Melakukan solat jenazah ialah berdiri bertanda lafaz niat solat jenazah. Kemudian bertakbir dengan takbir yang pertama disertai dengan niat di hati, kemudian membaca Al-Fatihah. Selepas itu, takbir kedua, baca selawat. Takbir yang ketiga, berdoa untuk si mati. Takbir yang keempat, berdoa untuk si mati lagi. Dan seterusnya, memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan sesudah salam ialah surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali, surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, ayat kursi 1 kali, dan doa-doa yang sesuai. Sekian, itu sahaja.